بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Radina billahi rabbaka miridhah Allah SWT Tuhan kami, wa bil islami dina kami ridha Islam itu agama kami, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah kami ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul kami. Bagi termusi dan juga penguasa masjid, Fadhil Tuan Imam Al-Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin, limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini. Ya, untuk kita sama-sama juga menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kehidupan kita masih lagi dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan diri kita pada pagi ini dalam majlis ilmu tidak bukan untuk mencari mardhatillahi ta'ala, redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal saleh kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi untuk sedikit perkongsian ilmu kita dalam tahsil ibadah, bicara tentang perkara-perkara khilafiyah, khususnya dalam bab salat ini, tuan-tuan. Sedikit keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan ada keberkatan, insya-Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, alhamdulillah, akan bincangkan pagi ini insya-Allah, tuan-tuan, berkenaan tentang perkara-perkara khilafiyah. Pencerahan tentang perkara khilafiyah dalam bab solat. Lepas kita bincang dalam khilafiyah juga, tapi perkara-perkara umum. Dan hari ini insya-Allah kita bincangkan beberapa perkara ringkas tentang perkara-perkara khilafiyah, yang mana perkara ini banyak dibahaskan di kalangan orang awam.
maka perlu ada sikap bertoleransi dan juga tidak menghukumkan salah ataupun sesat terhadap pendapat yang tidak sealiran dengan kita. Perkara khilafiyah ini antara yang dinyatakan oleh para ulama, perkara yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan tentang solat khususnya. Sebut perkara khilafiyah ini, fahamlah kita bahawa bukan satu dalil yang mengatakan ini dan itu, tapi banyak berbeza pandangan daripada para ulama. Ada pandangan para ulama ini, pandangan para ulama lain yang ini. Maka kita sebagai orang awam ini sepatutnya rasa berlapang dada dan syukur kepada para imam kita, imam mazhab kita, antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan antara ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama Ahnaf, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan alhamdulillah di atas pencerahan mereka, ijtihad mereka, dan hari ini kita dapat beramal dengan alhamdulillah, maknanya beramal tanpa ada satu kepayahan. Ini sifat khilafiyah. Maka kita sebagai orang awam ini, sekiranya satu perkara yang dilakukan oleh orang awam ini kadang-kadang tak sama pendapat dengan kita barangkali contoh, maka kita sikap bertoleransi. Tidak menghukumkan awak salah, saya betul, saya salah, awak betul. Maka ini perkara khilafiyah. Kan? Ada perkara-perkara yang kita boleh berlapang dada. Dalam bab solat, sebagai contoh ini kita akan bincangkan. Nah ni. Apa dia tuan-tuan? Sedikit untuk kita sama-sama berkongsi. Bukan untuk mengajar, tidak sekadar kongsi je. Boleh juga kita dikirakan bahawa ini tahsinul ibadah. Pertama, dalam ibadah salat ini, perkara khilaf ini tentang satu orang ataupun kita melafazkan talafuz biniyah sebelum salat. Yang usalli itu, kan? Apakah pandangan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i? Kita ni di Nusantara ini tak termasuk, dan termasuk dalam negara Malaysia ini, mengambil pandangan daripada mazhab Syafi'i dalam fiqhnya. Apa dikatakan oleh dalam mazhab Syafi'i, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i ialah sunat kita bila mana melaksanakan solat, menunaikan solat untuk melafazkan niat pada solat, bukan sekadar solat, semua ibadah. Kenapa dikiaskan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalafuz, melafazkan niat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji dan umrah, berpuasa dan juga berkorban. Ini kiasnya. Maka kita faham bahawa kias ini, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, bahawa kias ini adalah salah satu sumber hukum dalam mengistimbatkan, mengeluarkan satu hukum dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab yang lain juga. Selain daripada Quran, sunnah, ijma' ulama, kias ini. Dan ada sebahagian dalam mazhab yang lain dia mengambil pandangan ataupun kata-kata athar daripada para sahabat, kata-kata para sahabat. Ini antaranya. Maka antaranya kita boleh faham bahawa qiyas ini termasuk sumber hukum yang kita boleh beramal dengan satu perkara, khusus dalam bab ibadah. Apatah lagi sunnah yang lafaz perbuatan takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal talafuz ini ada juga terbit daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil sebagai hukum kita. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengucapkan labbaika, aku menyahut seruanmu ya Allah. Aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Sahaja aku mengerjakan umrah dan haji. Maka tuan-tuan, para ulama mentafsirkan hadis ini, menghuraikan, menjelaskan tentang hadis ini. Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah mengatakan bahawa qiyas usalli itu yang kita baca, usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, itu qiyas kepada ibadah haji yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis ini, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahaja aku mengerjakan umrah dan haji. Maka para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahawa mengkiaskan usalli ini dikiaskan kepada haji. Siapa lagi yang katakan begitu? Antaranya pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, antaranya Imam Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj mengatakan wa yundabu nutqu bil manwi ubailal takbir li su'a'idal lisanul qalbu wa li'annahu ab'adu 'anil waswas. Maka Imam Ramli menyatakan disunatkan untuk melafazkan apa yang diniatkan sebelum hampir-hampir takbiratul ihram, yakni salat kita. Agar apa? Ya, agar lidah ini dapat membantu hati dan agar menghindarkan daripada was-was ini. Imam dahulu. Dan tuan-tuan, ini disunatkan ulama dalam mazhab Syafi'iyah supaya apa? Dapat supaya lafaz tadi membantu hati kita ini agar dapat menghindarkan daripada penyakit was-was. Sehingga mana dalam muzakarah ulama di Kepala Batas Pulau Pinang satu ketika dulu merujuk kepada kitab-kitab muktabar imam-imam mujtahid, Nihayah, Tuhfah, Muhazzab, Al-Mughni, antara perkara karangan Imam Nawawi, dan sebagian besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan apa? Talafuz ini ia menolong hati untuk lebih tetap dalam ibadah salat. Dan juga dia supaya menjauhkan satu yang dikatakan was-was itu. Dan juga dia mempertahankan satu kaul, memelihara kaul yang mana pendapat yang mengatakan talafuz ini wajib, bukan wajib. Dia sunat supaya menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah ni, khususnya salat. Dan juga qiyas daripada niat haji yang dinyatakan oleh Anas bin Malik ketika mana Anas mendengar Nabi SAW niat ketika mana mengerjakan ibadah haji dan umrah. Maka fahamlah kita tuan-tuan. Maka satu orang nak lafaz niat usalli itu, maka perkara khilafiyah. Dan kita diamal dan diajarkan begitu oleh guru-guru kita sekian lamanya. Dan maka guru-guru kita dapat daripada guru-guru mereka dan kita amalkan hari ini. Dan alhamdulillah dengan sebab lafaz barangkali ada sebahagian orang dapat mendatangkan kekhusyukan dalam ibadah salatnya. Dan lebih penting kita mengambil qiyas, mengambil ilah daripada niatnya Nabi SAW daripada Nabi SAW mengerjakan haji dan umrah. Sandaran kita, stand kita tuan-tuan. Ini. Cumanya pandangan mazhab yang lain, antara mazhab Hanafi mengatakan dia bid'ah, tetapi bid'ah masnunah, bid'ah yang sunat, walaupun dia satu perkara yang baru, tapi perkara yang baru ini disunatkan dan dipandang baik istihsan untuk menolak satu yang dinamakan was-was. Bid'ah yang baik. Bagi orang mazhab Maliki, sunat bagi orang yang was-was, yang kerjanya was-was. Asyik tuan-tuan, ada orang nampak orang sembahyang beberapa kali Allahu Akbar, tak masuk-masuk, Allahu Akbar. Banyak kali. Dia was-wasnya ada. Maka dalam golongan orang ini, dalam pandangan mazhab Maliki, dia sunat, perlu mengatakan talafuz itu. Dan bagi orang yang tak was-was, dia simple, dia berdiri, dia boleh masuk Allahu Akbar. Contoh, maka khilaf bagi orang yang tidak was-was, beza pandangan.
Ada pun dalam mazhab Hambali perkara talaffuz itu sunat. Apatah lagi dalam mazhab kita Syafi'iyah sunat. Maka silakanlah. Kita kena ada satu, tuan-tuan, saya pun nak kongsi, apa-apa yang kita buat perlu kita ada satu kefahaman stand kita. Bukan sekadar ibadah kita itu kita sekadar ikut-ikutan. Maka kita kena faham, kalau satu orang, contoh kita akan bincangkan mungkin nanti, satu orang tak baca kunut contoh, dan kita kata dia ni bid'ah, dan apakah sandaran kita, dan kita buat apakah sandaran kita. Itu sekurang-kurangnya knowledge tu ada dalam diri kita, paling tidak pun dia termasuk juga perkara khilafiyah kan. Contoh dia kat bincangkan. Maka ini pertama, talaffuz, melafazkan niat itu, perkara khilafiyah dalam pandangan mazhab-mazhab yang lain. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i ini sunat, dinyatakan oleh para ulama Syafi'iyah tadi, antaranya Imam Ramli, Imam An-Nawawi. Ini bersandarkan daripada hadis Nabi, lafaz ketika mana Nabi SAW mengerjakan ibadah haji, umrah, korban, berpuasa sebagai contoh. Falas. Yang kedua, sedikit khilafiyah ni perkara ni. Selepas mana takbir, lafaz niat, maka mengangkat tangan, falas. Meletakkan tangan selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di manakah letak tangan kita ini tatkala selepas takbiratul ihram? Pelbagai besi orang mengangkat tangan, dan pelbagai besi di mana letak tangannya itu. Maka kita lihat mengikut ulama-ulama mazhab ini. Mengikut dalam mazhab Syafi'i, maka diletakkan di bawah dada dan di atas pusat. Di atas dada, Allahu Akbar, atas dada, bawah dada, atas pusat, pertengahan antara dada dan pusat. Maka cara ini, tuan-tuan, disebutkan ada 20 hadis yang menyatakan tentang hal ini. Dan siapa yang 18 orang sahabat, para tabi'in, antara dalilnya daripada hadis Wail, daripada hadis daripada Wail bin Hajran. Beliau berkata, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Aku telah bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dada. Tangan kanannya meletak di tangan kirinya di bawah dada. Di sini pun ada khilaf juga. Ada para ulama, ada meletakkan pegang, ada melepaskan satu, ada dicantumkan. Ini pun khilaf. Ini antaranya. Maka dalam hadis ini, antaranya hadis ini. Dan ulama dalam mazhab Syafi'iyah pun berkata, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, mengatakan dia meletakkannya di bawah dada dan di atas pusatnya. Dan itulah mazhab kita. Siapa? Mazhab Syafi'i yang masyhur. Dan inilah pendapat jumhur yang terbanyak. Jumhur ulama ni, tuan-tuan, contoh yang kita nak faham tentang jumhur ulama ini ialah sebahagian besar ulama ini bersepakat, sebahagian besar katakan ini perkara ini. Bahawa katakan Imam Nawawi meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat ini, dan mazhab kita dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang jumhur. Dalam pendapat Imam Hanafi, ada beberapa imam lain meletakkan kedua-dua tangannya di bawah pusat. Dan antaranya Imam Malik memilih antara meletakkan kedua tangannya di bawah dada dan melepaskannya ke bawah. Tuan-tuan lihat, kalau kita pergi haji, umrah, ada sebahagian jemaah yang mana tak mengangkat tangan. Dia lepas takbir, dia terus dilepaskan tangan, kan? Pandangan daripada mazhab yang lain. Namun daripada penjelasan Imam Nawawi ini, fahamlah kita bahawa pendapat jumhur adalah meletakkan kedua-dua tangan di antara dada dan pusat. Ditambah lagi daripada pandangan ulama yang lain, Syekh Abdul Rahman Al-Juzairi katakan disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat dan dada. Dan ulama sunat dengan ittifaq, sepakat beberapa imam, maka digalakkan. Fahamlah kita, ini khilaf juga. Cumanya kita kadang-kadang ada sebahagian kat mana-mana dia letak, dia suka-suka hati dia letak tangan itu. Walaupun tidak menjejaskan solat, cuma kita ni apa kefahaman kita dalam ibadah ni.
Adakah cara kita ikut-ikutan? Contoh tuan-tuan yang lagi mungkin dah bincang. Contoh kita jadi masbuk. Masbuk, kita masuk masjid, surau, konon-kononnya kita nak jadikan solat itu berjamaah. Tapi jemaah ni ada satu orang lelaki, satu orang solat. Tuan-tuan nak jadikan dia lantik jadi imam. Tuan-tuan buat macam mana? Saya tengah solat, tuan-tuan nak lantik saya jadi imam ni. Masuk, kita nak sampai berjemaah ni je. Mungkin perempuan tak, lelaki. Macam mana agak-agak? Saya percaya amalan kita sebelum ini, kita sampai-sampai, kita tepuk bahu dia. Betul? Tepuk bahu betul tak? Amalan itu. Adakah benar ataupun tidak? Macam mana tengok? Orang tepuk bahu. Ada pandangan boleh. Tetapi nak tepuk bahu tadi, perlu kita ni takbiratul ihram dahulu. Jangan sampai-sampai imam ada orang solat, kita sampai-sampai kita tepuk bahu. Sebab apa kita tepuk? Sebab kita tengok orang. Pergi tempat orang lain, oh macam ini rupanya masbuk tepuk bahu orang. Kita pun ikut. Sedangkan kita ikut itu kadang-kadang kita tak faham. Betul ke ataupun tidak kita buat? Kalau kita belum solat, kita tepuk, hukumnya kita ganggu dia solat. Sebagai ulama kata makruh, sebagai kata haram. Orang tengah solat kita ganggu. Sebelum kita takbir, kita tepuk makruh. Sebagai ulama kata haram. Maka bagaimana penyelesaiannya? Solution dia bagaimana? Kita diri sebelah dia, ada beberapa pandangan. Sebagian besar ulama kata beri sebelah dia dan takbir Allahu Akbar. Maka dia tahulah dia ni dilantik kita oleh jadi imam. Boleh tak? Ada pandangan juga yang katakan tepuk bahu boleh, tetapi takbir dulu. Allahu Akbar baru tepuk. Yang itu yang betul. Bukan sampai-sampai tepuk baru Allahu Akbar, tak. Jadi kadang-kadang ini kita sebab apa? Ibadah kita kadang-kadang mungkinlah budaya kita suka tengok, oh macam ini rupanya tepuk bahu. Contoh, kita pun bawa balik kampung cerita orang macam ini cara masbuk. Rupanya cara kita itu tak berapa tepat. Bahkan mengganggu dia solat. Rupanya makruh. Kan? Kalaulah rumah kita pun orang buka radio kuat-kuat sebelah rumah taman, kuat-kuat radio lagu, agak-agak seronok ke tak seronok? Orang ni tak faham buka radio kuat-kuat, marah kita. Apatah lagi dengan solat kan, contoh. Ni. Jadi kefahaman tu paling tidak pun kita kena ada. Ini antaranya. Jadi ada orang semayang letak kat mana suka hati dia. Ada yang atas, ada yang bawah. Dalam tempat kita ni di Malaysia, pengamalannya ulil amri kata dalam bab fiqh ini kita mengambil pandangan dalam mazhab Syafi'i. Akidahnya dalam Imam Al-Asy'ari dan segi akhlak tasawufnya Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi contoh. Maka namun tuan-tuan ya, namun boleh mengambil pandangan imam-imam yang lain, mazhab yang lain sekiranya ada kesulitan, ada masyaqqah, ada darurah kepayahan, boleh. Tapi kalau kita suka kejap nak ambil ini, kejap nak ambil ini, suka hati kita je dan kita ambil, kadang-kadang knowledge tak ada pada kita. Kan? Itu yang tak boleh. Tatabu haruhas. Campur aduk kan. Okey, khalas. Yang ketiga antaranya apa? Bagaimana perkara khilaf yang kita dibincang oleh orang awam. Bagaimana cara naik sujud ke rakaat. Seterusnya, sebagian orang mengangkat naik daripada sujud, merapatkan kedua-dua tangan seperti orang membuat adunan tepuk al-ajin tu. Dia seolah-olah menumbuk di tempat kapet ataupun sejadah. Kerana apa? Ada mengatakan satu hadis Nabi SAW, terdapat hadis tentang cara naik dengan menggunakan kedua-dua tangan seperti mana orang membuat adunan tepung al-ajin. Amalan orang-orang ajam ini. Nabi SAW, antaranya hadis itu, dia kata, kana ya'jinu fi salah ya'tamidu ala yadayhi iza qama. Adalah Nabi SAW bertakjin dalam solat dengan menumpukan ke atas kedua-dua tangannya ketika mana bagi dia bangkit ke rakaat seterusnya. Hadis ini.
Maka ulama-ulama muhaddisin mentafsirkan hadis ini. Pertamanya Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani. Tuan-tuan, kita biasa dengar Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Imam Ibn Hajar Asqalani ini dia dah tahap Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam menghafal hadis. Tuan-tuan, agak-agak Imam Ibn Hajar Asqalani berapa ribu dia boleh hafal hadis? 800,000 ke atas. Al-Hafiz ini nak dapat title Al-Hafiz hadis ini, muhaddisin ini, Imam Ibn Hajar Asqalani dia hafal 800,000 hadis ke atas. Dan dia kata apa? Aku mazhab Syafi'i. Aku akidah aku Al-Asy'ari. 8,000 hadis tuan-tuan pun dia kata aku mazhab Syafi'i. Kita hafal 10 hadis pun kadang-kadang payah. Ikut aku ni tak mazhab Syafi'i. Aku bebas. Ni orang awam. Imam Al-Hafiz Imam Hajar Asqalani ni 800,000. Tetapi dia kata aku mazhab Syafi'i. Aku akidah aku Al-Asy'ari. Ada sebagian ulama kata ada 4 orang yang ni hafalannya, yang tahap-tahap Al-Hafiz ni yang hebat hafalannya. Sebab ulama kata yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, imam pengasas mazhab Hanbali. Berapa dia hafalan hadis? Ya, hampir 1 juta hadis dia hafal. Dan tuan tengok kalau dia ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dialah. Siapa lagi? Imam Ghazali. Walaupun dia ni lebih cenderung kepada bab-bab tasawuf, akhlak. Ramai orang pertikaikan dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, ada banyak hadis yang dhaif, ada yang maudhu'. Tuan-tuan, sekalipun begitu, dia boleh hafal hadis Imam Ghazali ini 500,000 hadis. Imam Suyuti 200,000 hadis. Dan mereka ini semua, tuan-tuan, Imam Ibn Hajar Asqalani, Ghazali, dia kata mazhab aku Syafi'i. Contohlah cerita Imam Nawawi, ni ulama-ulama mutakhirin, mutaqaddimin ini. Dia kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mentafsirkan hadis ini sebab dia hafal 8,000 hadis, 800,000 hadis. Dia tahu hadis ini bagaimana dia punya maksud, ataupun adakah hadis ini betul ataupun tidak. Dia kata apa? Al-Hafiz Ibn Salah ini dalam mazhab Syafi'i wafat 557 Hijriah. Ketika mana memberi komen, qala Ibn Salah fi kalami 'ala al-'ajil wa 'amala bi hadza ajli katsir min al-'ajam wa huwa isbatu hay'atin syar'iyyatin fi shalah la 'ahda biha bi hadisin lam yuthbit wa lam sabata lam yakun zalika ma'nahu. Al-Hafiz Ibn Salah ketika memberi komen tentang al-'ajil ni mengatakan bahawa yang memperhatikan dengan menekankan tangan ke bumi seolah penumbuk tu merapatkan seperti tumbuk tadi adalah amalan orang-orang ajam selain bangsa Arab. Mereka ini meletakkan suatu gerakan yang mengandungi nilai syariat kepada dia punya tafsiran solat yang sebenarnya solat ini tidak ada dasarnya dengan hadis yang ini, tak kuat. Dan dikata lagi solat, dikatakan lagi jika pun hadis ini kuat, maknanya belum tentu seperti itu. Maka ditambah dikata Imam Nawawi pula dalam syarah Muhazzab mengatakan sekiranya hadis tersebut sahih sekalipun, maka makna al-ajin itu tidak lebih daripada bangkit untuk berdiri dengan bersandar pada telapak tangan, bukan dengan penumbuk. Maka ini khilaf. Tapi jumhur ulama yang mengatakan dalam kitab sifat sahih sifat solat Nabi, yang dikatakan 3 ulama yang besar, Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Ibn Salah, Imam An-Nawawi, yang mengatakan hadis ini maudhu', batil, salah. Tapi ada orang buat, Ustaz, maka buat pun tak menjadikan satu kesalahan yang besar, takkan ibadah tak menjadikan solat ni batal. Maka kita ni nak buat macam mana orang awam ini? Ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik daripada sujud, maka Nabi letakkan
membuka tangannya, telapak tangan tadi, khalas, settle. Dan ada orang buat, maka pun kita kata jangan salah ini kamu ni, salah ini salah. Tak. Walaupun ada sikap toleransi, khilaf. Dan perkara itu tidak juga sehingga mana membatalkan solat. Adapun kita nak solat kita seperti mana sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat kamu sebelum aku solat, Nabi solat begini, begini. Maka kita ikut. Contoh. Dan ada orang tak nak ikut, maka berlapang-lapang. Dan kita kata sekadar katakan ini dah. Jangan kita rasakan ini bid'ah yang sesat, contoh. Antaranya. Yang seterusnya apa dia kata? Perkara khilafiyah, yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika mana bertasyahud. Antara tasyahud awal dan akhir. Ada gerak-gerak kaki, tangan kan, jari tu. Bagaimana? Pandangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, sunat mengangkatkan jari telunjuk ketika mana mengucap kalimah illallah. Dan terus diangkat tanpa menggerak-gerakkannya. Sehingga berdiri jika tayat awal dan sehingga mana mengucapkan salam tayat akhir. Dengan membengkokkan sedikit jari telunjuk. Dalam hadis yang Nabi SAW kata, Ibnu Zubair kata, annahu SAW kana yusirul bisababati la yuharrikuha wa la yujawizu basarahu isyaratahu. Sesungguhnya Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, baginda tidak menggerakkannya dan tidak melampaui pandangan baginda ke atas syarat. Okey, ulama membahaskan hal ini tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, sunat mengangkat jari telunjuk ketika mana illallah. Sampai-sampai ia bangkit daripada sujud, maka contoh baca tayat awal, tayat akhir, naik-naik daripada sujud, maka terus menggenggamkan jari yang lain, tinggalkan jari telunjuk. Ni mazhab Syafi'i. Angkat-angkat terus dan diturunkan sedikit. Okey, sampai asyhadu an la ilaha illallah diangkatkan sedikit. Angkat. Wa asyhadu anna, dan mata sunat untuk melihat jari ini sampailah habis. Satu khilaf. Dan selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diturunkan sedikit. Sebab apa diturunkan sedikit? Ni hikmah kita sebagai satu orang hamba yang tawaduk, yang rendah diri kepada Allah. Tak adalah sampai tercongek sampai hujung ni. Ni. Ada orang buat. Tetapi tawaduknya satu orang asyhadu alla ilaha illallah diangkatkan sedikit, lepas tu diturunkan sedikit. Dibengkokkan sedikit. Ini tawaduk kita kepada Allah. Tentu tuan-tuan, tawaduk kalau kita boleh fahamkan di luar, kalau kita tunjuk orang, walaupun ni bukan satu dalil, tak ada nas pun, cumanya kata orang tunjuk orang dengan ini mana lebih tawaduknya. Mesti dengan ini kan, walaupun tak adalah nasnya begitu, nasnya tak ada pun, cuma amalan adabnya je. Tunjuk orang kat sana, mana kedai makan lempeh tu, sana. Tapi kalau tunjuk sana je jalan ni, kan rasa macam adabnya baik sikit. Gitu keadaannya. Sama juga. Maka dalam hal ini ulama kata dalam mazhab Syafi'i diangkatkan sedikit dan diturunkan sedikit sifat tawaduk kita kepada Allah. Isyaratnya. Bahkan Nabi SAW kata, Nabi mengangkat, tidak digerak-gerakkan dan tidak melampaui pandangan baginda kepada jari tadi. Tengok jari kita, bukan tengok jari orang sebelah. Orang sebelah ada gerak-gerak kan. Ni, rupanya dia daripada mazhab yang lain. Kan? Orang sebelah jari gerak-gerak. Kita tengok kita. Tiba-tiba agaknya lambat imam baca habis. Kita tengok sebelah, pasal dia gerak-gerak. Contoh. Dah kita kata ni bid'ah ni. Kan, contoh, nanti kita bincangkan. Ini hadis Nabi SAW. Kana Nabi SAW yusiru bi asba'ihi iza da'a wa la yuharrikuha. Adalah baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika mana berdoa, dan baginda tidak menggerak-gerakkannya. Okey, tuan-tuan. Ini hadis. Bagaimana kita nak faham hadis ini? Para ulama menjelaskan. Pendapat para ulama. Antaranya Imam Ramli, fa innahu yasunnu an yusira biha inda qawlihi illallah wal takun manhaniyatan mutawajjihatan lil qiblati wa zalika fi tasyahhudaihi. Maka sesungguhnya disunatkan memberi isyarat dengan telunjuk tangan kanan ketika mengucapkan illallah, dan hendaklah telunjuk itu dibengkokkan sedikit. Ni disunatkan memberi isyarat dengan telunjuk tangan kanan ketika mengucapkan illallah, dan hendaklah telunjuk tadi dibengkokkan sedikit menghadap kiblat,
Dan perlakuan ini dibuat kepada kedua-dua tasyahud, baik tahiyat awal, tahiyat akhir. Ni dibegokkan sedikit. Cuma ada sedikit daripada pandangan ulama jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan makruh menggerak-gerakkannya telunjuk ketika tasyahud kerana perbuatan itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dianggap bermain-main, hilang kekhusyukan. Cuma ada pandangan beza ulama dalam mazhab yang lain. Kita lihat antaranya mazhab Hanafi, jari jemari tadi semua dilepaskan bila bangkit dari sujud, Allahu Akbar, dilepaskan, tak ada diangkat, tak ada gini, tak ada dilepaskan, tidak perlu digenggam ketika membaca tasyahud. Cuma jari telunjuk diangkat kita mengucapkan kata nafi, la asyhadu an la, diangkat la. Kalimah nafi, kata nafi, la tiada Tuhan, la asyhadu an la ilaha illallah, diangkat, lepas tu diturunkan. Ada pun dalam mazhab Maliki jari jemari tadi digenggam, selain jari telunjuk saja, dan jari telunjuk tadi digerakkan ke kanan ke kiri perlahan, tak ada dia sampai gini pusing ke kanan ke kiri dalam mazhab Hanafi Maliki. Ni dan dia tak ada pusing sampai gini ni, perlahan, secara perlahan. Ni dalam mazhab Hambali jari telunjuk diangkat setiap kali mengucapkan lafaz jalallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diangkat setiap kali lafaz jalallah, diangkat dan tidak digerakkan. Ini berbeza pandangan. Maka perbincangan tentang hadis ni yang menunjukkan hadis yang menunjukkan menggerakkan jari, yang hadis yang diriwayatkan oleh Wail bin Hajar menyebut baginda meletakkan kedua-dua tangan ketika bertasyahud. Kemudian Nabi Wail berkata, summa rafa'a sallallahu asba'ahu wa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian baginda mengangkat jari telunjuknya, lalu aku lihat baginda menggerak-gerakkannya, berdoa dengannya. Sekadar gerakan ini saja, tak ada gerakan secara keseluruhannya. Maka dikata lagi, Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi mengatakan, mentafsirkan hadis ini, ihtimal yang dimasukkan dengan menjerak-jerakkan jari, memberi isyarat dengannya bukan berulang-ulang pergerakan tadi. Khilaf ikut mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, fahamlah kita bahawa sekadar angkat asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu ditundukkan sedikit jari kita, kelas. Ada mazhab lain itu pandangan mereka. Maka kalau adalah mereka berpahaman begitu, mungkin bukan daripada mazhab Syafi'i, maka dia faham tentang itu. Tapi kalau di Malaysia ini, kalau orang buat yang berbeza daripada mazhab Syafi'i, macam rasa pelik. Cuma contoh doa kunut, dia tak nak ikut baca doa kunut, dia tak nak baca doa kunut. Ya, doa kunut dia muwafaqah, tidak muwafaqah dalam mengerjakan dan meninggalkan. Maknanya kalau imam tak buat, kita boleh buat. Kalau imam buat, kita boleh tak buat. Boleh. Dia tak nak buat. Tetapi tuan-tuan nampak tak apa dia punya kepincangannya kalau dia tak buat. Orang lain buat, dia tak buat, tiba-tiba dia sujud seorang. Nampak kepincangannya. Maka kesatuan dalam solat berjamaah tak ada pada dia. Sedangkan Nabi SAW kata, kalau kamu solat berjamaah ini, Allah Ta'ala rapatkan hati-hati kamu. Imam diwujudkan untuk kita ikuti. Sedangkan bila mana imam kita wujudkan, kita ikuti, tiba-tiba kita tak ikut pula imam. Imam buat, kita tak buat. Tak ada sepakatan. Allah Ta'ala akan pula mempecah belahkan hati-hati kamu. So jadi imam tak nak. Bila imam lain jadi, dia tak nak ikut pula. Ini ada sebagian orang, ini kata bid'ah, ini Nabi tak buat. Awak tahu ke Nabi tak buat? Tahu ke? Kerana ada dalil kata Nabi buat. Nabi buat 1 bulan. Dalam hadis yang kita bincang nanti insya-Allah. 1 bulan Nabi buat baca doa qunut nazilah. Dan hadis Nabi yang lain, Nabi tak tinggalkan doa qunut sampai Nabi wafat. Ini. Kita sebab kadang-kadang kita ni beramal dengan kita ikut orang. Dan kefahaman kita tak sama dengan kefahaman para ulama ni. Maka Imam Al-Hafiz Imam Baihaqi mengatakan, ihtimal yang dimaksudkan menggerak-gerakkan jari tadi memberi isyarat Nabi SAW bukanlah dengan mengulangkan gerakannya. Barangkali Nabi angkat, gerak juga. Barangkali Nabi angkat pun gerak, turun pun gerak. Maka pentafsirannya banyak. Tetapi yang kata gerakkan keseluruhannya tak ada. Maka walaupun ada, namun ini khilaf juga. Maka kita ambil al-khurus minal khilaf mustahab.
keluar daripada kawan khilaf pula. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i, bila mana solat ini kita perlu kehusyukan, segala perbuatan kita perlu kita statik. Maknanya kalau lah ada pandangan katakan boleh gerak, pandangan ini kata tak boleh, tuan-tuan ambil ihtiyati kita statik lah, kita ambil gerak kerana kita tawaduk kita dengan Allah, kita khusyuk kita. Kalau bergerak-gerak ini mungkin kita fokus kita kepada tangan je lah, dan mungkin barangkali orang sebelah-sebelah kita bukan melihat kita, jeling-jeling, kenapa orang ni masih gerak-geraknya, boleh mendatangkan banyak persepsi orang. Maka ihtiyatinya tuan-tuan, ambil al-khuruj minal khilaf mustahab. Maka dalam jumhur ulama Syafi'i kata gerak sikit dah, boleh kita mendatangkan khusyuk, fokus kita dalam ibadah solat. Ini itu lebih baik. Contohnya lah, ini antaranya dalam jerat-jerat kaki, jari. Sikit saya nak tambah lagi. Seterusnya tuan-tuan, apa dia? Khilaf ini mengusap muka selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang tak nak usap, okay, silakan, tak ada masalah. Lepas solat tuan-tuan ahli pasadah pun boleh, nak keluar solat pun boleh. Tetapi ada dalil Nabi daripada Anas bin Malik, Nabi SAW, kana Rasulullah SAW iza qada salatahu masha jabhatahu biyadihi al-yumna summa qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Adalah Nabi SAW bila selesai solat, baginda mengusapkan dahinya dengan tangan kanan, dahi dengan tangan kanan, sambil mengucapkan, aku nak saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Allah Ta'ala Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkan daripada aku segala kemurungan, kesedihan. Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Satu dalil yang mana hadis ini, siapa riwayat dia? Imam As-Sunni, Al-Bazzar, Tabrani, Imam Al-Adi. Tuan-tuan, banyak. Habis Nabi solat, Nabi usapkan dahi sambil Nabi mengucap asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Maka ulama, tuan-tuan, ulama ni bukan kerjanya apa Nabi buat, tak, dia cari solution untuk ummah ini. Antaranya para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, Ibnu Mansur berkata, Ibnu Mansur telah meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW selesai solatnya baginda menyapu dahinya dengan tangan kanan, kemudian melalukannya ke wajah baginda sehingga sampai ke janggut baginda, yang mulia, sampai membaca ini dia, dengan nama Allah tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan dia kata Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara yang gaib. Ini dalam hadis Nabi yang lain. Maka tuan-tuan, dan Nabi berdoa, Allahumma azhab annil hamma wal hazan, ya Allah, hilangkan daripadaku segala kemurungan dan kesedihan. Ini dalilnya. Tak nak buat, silakan, tak apa. Tapi kalau buat, manfaatnya ada. Sebab Nabi pernah buat, ilahnya Nabi ada buat. Nabi daripada dahi sampai ke janggut. Tetapi ada sebagian orang, mungkin dia dah seronok ibadah dan dia mungkin kurang faham daripada atas ini. Tuan-tuan perasan tak? Habis semayang daripada atas dia usap kepala, sampai dari kepala sampai ke bawah. Ini tak ada. Yang tu tak ada. Tapi yang ada saja di dahi. Habis di dahi, settle. Ada orang sampai belakang punya. Ada orang. Sebab apa? Tanya dia, sebab apa awak pusing, awak usap di belakang? Saya ikut orang aja. Tuan-tuan tanya, kenapa? Kalau member-member lah yang rapat. Kalau orang yang tak kenal jangan tanya, kena tampar kita. Orang yang rapat, member, kenapa Haji pusing di belakang ni? Saya dulu dah lama 20 tahun buat macam ni. Apa standnya? Tak ada stand. Biar kita buat atas kefahaman kita. Walaupun di perkara khilafiyah, tak kisahlah, lepas solat, lepas salam, nak sapu mana-mana pun boleh. Cuma kita biar kita buat ini ada sandaran kita. Walaupun lepas solat, dah habis solat pun, cuma kita punya stand, kita punya nampak kita cerdik lah, contoh lah, dah fahamnya, nampak cerdik. Kita buat ini dengan ilmu yang kita ada. Ada hadis Nabi SAW ini, doa kepada Allah. Ini antaranya. Khilaf. Ini khilaf. Ada orang tak nak buat, dia tak kisah, tak nak buat, tak apa. Tapi jangan mengatakan yang buat ni salah. Ada orang bila dia tak buat, dia kata yang buat ni salah, bid'ah, Nabi tak buat. Siapa kata? Ini dalilnya.
Buatlah sambil doa pada Allah, mudah-mudahan sebab doa antara mustajab doa selepas solat, tuan-tuan selepas solat. Selepas solat fardu ni doa Allah Taala akan makbulkan. Paling tidak itulah. Ya Allah, hilangkanlah, pelihara daripada aku sifat kesedihan, kemurungan ini. Doa pada Allah. Takkan doa pada Allah salah, contoh. Dan ada dia punya dalilnya. Dan ulama-ulama pun menjelaskan. Fahamlah kita. Ini antaranya. Saya nak kongsi banyak lagi ni, masa tak izinkan. InsyaAllah saya akan kongsikan wirid selepas solat. Wirid ni, orang kata bid'ah ni. Wirid selepas solat, waktu lepas wirid, salam-salam dengan jemaah. Ni insyaAllah kita akan bincangkan nanti. Zikir dengan suara yang jahar, sir. Sebab ini kita ramai orang-orang kata jauh. Orang nak mula jauh daripada perkara-perkara ketaatan ini. Tak nak buat wirid, tak nak, belah je lepas semayang. Kamu belah ni, kamu keluar dari solat, kamu belah ni, tuan-tuan, kita berjemaah. Kalau kita nak keluar solat ni, jemaah ni, makmum ni, kenapa sebenarnya? Paling tidak dia kena minta izin dengan imam. Bukan belah-belah macam tu je tau. Imam kat depan, kita duduk belakang, kita nak belah ni, nak keluar, ada kerja, kena minta izin dengan imam. Bukan minta izin pergi imam kat depan, imam saya nak keluar, bukan macam tu. Isyarat, saya keluar dulu, imam bagi. Bukan main suka-suka calo BT keluar, tak ada. Sunnahnya, adabnya begitu. Kadang-kadang sebahagiannya tak, lantak. Lagi lepas sembahyang isyak, ada satu tempat saya pergi, kita jadi imam isyak, pusing belakang, dah tak ada jemaah, kosong je. Cepat dia balik, tak tahu imam. Dah imam seorang wirid seorang. Seorang wirid. Ada 2-3 orang. Tadi semayang penuh. Habis bagi salam wirid sikit, pusing belakang dah tak ada orang. Itu kadang-kadang saya tak jadi imam lah, saya seorang je wirid, yang lain dah balik. Lagi malam ni, tuan-tuan tengok tadi, hari Sabtu, semayang isyak, berapa ramai yang ada. Hari Sabtu sebab apa ada jah? JDT lawan Terengganu. Imam ni lambat pula wirid, baca surah panjang, shallow dululah. Semayang tengok ni JDT dah lawan ni final. Tak tengok nanti. Tapi alhamdulillah lah, ni yang regular ni istiqamah, alhamdulillah. Antaranya lah. Balik apa intipati yang kita ambil, tuan-tuan. Apa yang kita buat ni sebenarnya, pertama kita kena ada stand kita, sandaran kita, kefahaman kita, ilmu kita. Paling tidak walaupun sedikit kefahaman kita kena ada. Jadi kalau kita ada kefahaman, inilah kadang-kadang kita ibadah kita ikut-ikut orang. Apa sajalah, bukan sekadar soal, apa saja. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita buat, orang tanya ataupun apa, kita kena ada satu kefahaman, sandarkan ataupun kita kata-kata pahaman para ulama dan kita ambil. Sebab kita biasanya apa yang kita buat ni ikut-ikutan. Kita kurang faham, kurang jelas. Antaranya contohlah, tuan kalau lihat cerita-cerita masbuk ni, solat berjamaah ni, ramai kat luar sana pun dia tak berapa jelas tentang masbuk, yang katakan dapat rakaat ataupun tidak. Contoh ya tuan-tuan ya, tuan-tuan lihat kat luar semayang, ada orang jemaah semayang, imam dah rukuk, contoh imam dah rukuk, imam rukuk ni dia pun masbuk, Allahu Akbar takbir, dia pun rukuk, Allahu Akbar, imam pun bangkit daripada rukuk, ni. Tuan-tuan agak-agak ni dapat tak rakaat? Ni mandatory, confirm tak dapat rakaat. Dia imam rukuk, dia pun takbir, dia pun masuk Allahu Akbar, tu sujud rukuk Allahu Akbar, imam pun naik. Selisih je. Tak dapat rakaat. Dan orang ini pula imam bagi salam, dia bagi salam. Jadi semayanglah zuhur 3 rakaat. Ni berapa ramai yang begini, ramai kat luar sana. Dia paling tidak dia dapat tamaninah dengan imam. Subhanallah. Baru dia bangkit. Kalau selisih pun dia turun, imam naik, tak dapat rakaat. Dia solat dia sah, cuma tak dapat rakaat. Bila mana imam bagi salam, dia kena top up 1 rakaat, baru dah dapat sempurna solat dia. Kalau dia bagi salam juga, maka tak sah solat dia. Dan dia berapa ramai yang cakna benda tu, yang faham benda tu. Ramai, tuan-tuan tengoklah, bila mana solat
Bukan sekat yang muda-muda, kadang-kadang yang kilauan emas pun ada. Semayang, bila mana rukuk, dia pun rukuk, tiba-tiba imam dah naik. Dia anggap dah dapat rakaat. Soalnya tak dapat. Ni antaranya lah. Jadi sebab kadang-kadang dia ikut orang, kadang-kadang dia tak faham. Banyak faktor. Ini mudah-mudahan walaupun dia perkara-perkara yang simple ini, itu belum kita bincangkan perkara yang sunat tahiyat awal, doa kunut, sujud sahwi, sujud tilawah tu dan mak sunat. Tapi kalau tak ada muafakah dalam hal itu, dia boleh membatalkan solat. Contoh sujud sahwi, kalau imam buat, kita makmum buat, boleh ke tak buat? Sujud sahwi imam buat, wajib kita buat. Kalau kita tak nak buat, batal solat. Kalau imam tak buat, kita boleh tak buat? Boleh buat, sunat buat. Kalau imam tak buat, kita boleh buat. Dia muafakah dalam mengerjakannya dan tidak muafakah dalam meninggalkannya. Maknanya kalau imam buat, kita wajib buat. Kalau imam tak buat, kita boleh buat. Kalau doa kunut, imam buat dan tak buat, kita boleh tak ikut. Tapi tak adalah kesatuan hati tadi. Dalam sujud tilawah, imam buat, imam tinggal, wajib kita ikut. Imam tak buat, kita tak boleh ikut. Imam tak buat, kita tak buat. Imam tinggal, imam buat, kita kena wajib buat. Maknanya kena muafakah tu. Banyaklah perkara tuan-tuan, perkara nampak sunat, tapi kalau kita tak cakna ni, boleh menatijahkan solat kita ni tak sah. Jadi inilah sedikit perkongsian kita pada pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Sebelum tutup, tuan-tuan haji, ayah, ibu, ada nak tanya? Dia lah, okey, terima kasih. Dia lafaz lazim haram pada dia lah. Dia tak niat pun tak apa. Cuma kita ni kadang-kadang bahasa Arab pun tak faham kan. Maka walaupun dalam mazhab ni, walaupun dia bahasa Arab, tetapi orang-orang Arab pun dia kadang-kadang ada dalam mazhab Syafi'i, dia baca juga. Lafaz itu, lafaz talafuz ni dengan perkataan lah. Dan kalau tak baca pun tak ada masalah. Cuma kita ni, budaya kita dan diajar oleh ulama-ulama dahulu, maka sunat untuk melafazkan berdasarkan apa Nabi tadilah, hadis yang Nabi mengerjakan haji, Nabi lafaz saja aku mengerjakan haji, umrah, Nabi lafaz. Yang didengar oleh Anas bin Malik, dengar, oh begini Nabi. Illah dia, qiyas dia, solat ini diambil daripada lafaz yang Nabi lafaz, sedangkan Nabi bangsa Arab. Nabi berlafaz walaupun dia bangsa Arab, dalam arti lintasan hati lah. Tak ada masalah, bahasa Arab je. Kalau kita tak nak baca bahasa Arab pun, tiba-tiba takbir pun boleh. Allah, tak nak lafaz, silakan. Tapi ulama-ulama kita telah menyusun untuk mendatangkan kekhusyukan, datangkan fokus kita dalam ibadah solat tadi. Usolli, kita boleh bayangkan tak, bila sebut usolli ni, aku dalam keadaan nak solat ni. Tuan-tuan boleh bayangkan, kita boleh bayangkan dalam kita tengah nak berdiri ni, tiba-tiba kita lafazkan usolli. Tuan-tuan boleh bayangkan apa, bila sebut usolli je kita bayangkan apa? Pasti kita akan bayangkan dalam hati ni kita nak solat ni. Jarang kita nak usolli, kita nak pergi ngeteh, jarang. Bukan, saya bukan masuk itu, maksudnya bila sebut usolli ni, kita dah membayangkan kita ni dalam keadaan nak solat, mendatangkan perbuatan nak solat, kehusyukan itu. Iya, bila sebut usolli ni kita dah mula usolli saja. Kita dalam hati itu dah membayangkan aku ni nak solat. Itu dia sunnah dia. Jarang kalau kita usolli ni kita fikir yang lain. Adakah bila kita usolli kita fikir yang lain? Tak ada. Bila sebut usolli kita dah bayangkan, aku nak solat. Solat apa ni? Solat asar, maghrib, subuh, rawatib contoh. Bila sebut usolli je kita dah membayangkan aku nak solat. Itu dia mendatangkan apa? Feel lah. Faham kita feel untuk solat. Tu. Bila sebut usolli je feel. Tapi kalau tak ada usolli, tiba-tiba Allahu Akbar. Macam tuan-tuan nak cakap macam ni cakap. Tiba-tiba tak ada usolli, tiba-tiba berdiri je, Allahu Akbar. Feel dia kurang. Feel dia. Bila sebut usolli dia, usolli. Dia aku nak solat ni. Contoh gitu. Sunat. Itu antaranya. Wallahu a'lam. Ji, ada je. Jadi daripada Perak ke Asar. Asar
Jemaah takhir lah. Okey, kadang-kadang kita travel naik kereta, jam jalan, waktu asar, tak sempat nak, tak ada tempat nak solat. Maka masuk je waktu asar tadi, niat dalam hati nak jamak takhir lah. Mesti ada niat dalam hati nak jamak takhir, nak buat asar pada waktu maghrib. Sebab kita memang tak bajet, tak boleh nak berhenti satu tempat waktu asar ni nak solat asar. Asar maghrib pula. Asar tak boleh maghrib Asar tak boleh ke maghrib jamak asar ke zuhur, contoh zuhur. Contoh zuhur tuan-tuan. Asar maghrib tak boleh, maghrib isyak boleh. Asar tadi waktu zuhur masuk jalan jam, maka tak boleh waktu zuhur nak buat waktu asar. Masuknya waktu zuhur, maka niat untuk jamakkan zuhur tadi waktu asar. Contoh waktu asar ini sampai di rumah. Okey. Border dia bagaimana? Dia ikut mukim. Saya tak pastilah. Baik Kuma ni mukim apa? Mukim bandar Mukim bandar lah, saya tak pastilah. Okey, tuan-tuan, daripada Tanjung Agas. Masa ni belum maghrib lagi. Belum sampai maghrib. Berhenti dekat Masjid Tanjung Agas sana. Masjid Tanjung Agas, masjid besar tu. Semayang jamak takhir di situ. Boleh. Kalau masuk border lepas sungai tadi, mukim bandar kan tu. Mukim bandar tak boleh nak jamak. Masuknya waktu di asar sampai di tempat mukim kita tak boleh semayang jamak. Qasar tak boleh. Tak boleh semayang lah. Maknanya yang kita tak semayang zuhur tadi kena qada lah. Tapi kalau nak dapatkan dia boleh solat sebelum masuk mukim kita, kenalah semayang di luar mukim. Contoh ni, kalau saya punya faham, kalau di bandar tu lepas jembatan tu mukim bandar, maka sebelum sungai itu kena semayang di sana masjid takhir, semayang asar atau semayang zuhur boleh. Itu dia kiraan dia mukim, border dia mukim. Kalau ni bandar, kalau saya tak pasti mukim mana tapi nak mudah faham je lah, jangan sampai mukim. Contoh, tuan-tuan daripada Johor lalu Tol Pagoh, mukim bandar kan, tiba-tiba semayang dekat Bukit Pasir. Itu bukan mukim bandar tau. Semayang kat Masjid Bukit Pasir. Boleh. Sah. Tak masuk dia mukim kita lagi. Boleh. Bordernya tu. Tapi kalau dah masuk mukim kita, tak boleh lah. Jamak. Sah. Tak boleh. Itu. Betul Ji? Betul Dia kaedah lagi tu. Kadang orang pun ada masa lagi ni kita 7.30. Kadang-kadang orang niat jamak pun orang keliru juga. Sali faradul zuhri rakaatain jamak takdiman kasran majmu'an apa-apa lagi panjang Ya simpelnya macam mana? Paling mudah je. Agak-agak. Kita ni musafir banyak ni. Kan? Ulama menyusun. Nanti pada pandang-pandang tanya saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala, niat. Dalam tempoh semayang tadi, aku nak jamak asar lepas ini. Dah memadai dah. Usalli farad zuhri raka'ataini qasran ada nilai Ta'ala. Saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Tak sebut jamak pun tak apa, tapi dalam tempoh solat tadi, sebelum salam, niat dalam hati nak jamak asar lepas ini. Pun boleh. Itu mudah je lah, paling mudah. Tak perlu nak jamak takdiman qasran majmu'an ilal kadang-kadang bila itu yang takbir tak masuk-masuk lama ni, nak niatkan jamak panjang-panjang ni kadang-kadang wallahu a'lam. Balas ji okey tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Allah ta'ala rahmataka wa nashr alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.